Siapa yang hijrahnya itu niatnya kerana Allah dan kerana Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu pahalanya sebesar itulah, sebesar niatnya. Niatnya kerana Allah, maka pahalanya sebesar itu. Tapi wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya kerana habuan dunia, niatnya itu habuan dunia, awil mura'ati yumkihuha, ataupun kerana perempuan yang ingin dia nikahi. Jadi kisahnya sebenarnya dulu sahabat hijrah ke Madinah itu ada di antara mereka ni kerana niatnya nak berkahwin dengan orang sana tu. Jadi kata Rasulullah, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka pahala hijrahnya itu sekarang itu. Maksudnya apa tuan-tuan dalam hadis ni? Saya bukan nak cerita tentang hijrah Nabi ke Madinah, ke Mekah, daripada Mekah ke Madinah. Tidak, itu panjang cerita dia. Saya nak cerita pasal niat. Niat kita ni tuan-tuan, sebagaimana niat kita tu dia punya jelas, begitulah pahalanya. Sebab itu ada hadis Nabi, sembahyang kita ini markahnya berbeza-beza. Ada orang yang markah sembahyangnya penuh, ada yang 1/2, ada yang 1/3, ada yang 1/4, sampai makin kecil 1/6. Kerana apa? Kerana niatnya itu tidak khusyuk. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i diwajibkan niat itu disertakan dalam juzuk perbuatan hukum solat yang pertama, iaitu ketika takbiratul ihram. Maksudnya niat di situ ialah fokusnya pada Allah. Fokusnya pada Allah mesti ada. Kalau ikut Imam Ghazali rahimahullah dalam bab solat, kata dia fokus pada Allah, niatnya tu semasa sembahyang itu tumpuannya pada Allah, bukan sekadar semasa takbiratul ihram, malah seluruh solatnya itu kena fokus pada Allah Ta'ala. Jadi barulah kita dapat markah solat yang penuh. Jadi tuan-tuan, itu cerita pasal niat. Ada pun tentang hijrah. Hijrah ni maknanya meninggalkan. Nabi hijrah, tinggalkan Mekah, pergi Madinah. Kenapa Nabi tinggalkan Mekah? Sebab di Mekah itu dikuasai oleh kafir Quraisy. Jadi tinggalkan tempat yang Allah tak redha tu, tinggalkan perkara yang Allah tak suka, pergi pada perkara yang Allah suka. Madinah, tempat orang-orang yang dah bersiap sedia nak menyambut kedatangan Nabi. Ya, malah Nabi belum datang pun dah ada yang nak peluk Islam, sudah siap-siap. Jadi pindah, tinggalkan Mekah, pergi Madinah. Malah makam Nabi pun hari ini dikebumikan di Madinah. Sahabat-sahabat dia yang agung, Sayyidina Umar pun sebelah Nabi tempatnya di Madinah. Sayyidina Abu Bakar pun di Madinah. Jadi tuan-tuan, ini maksud hijrah. Kita punya hijrah macam mana? Bukan bermaksud tinggalkan kampung, pergi tempat lain, bukan itu saja. Tapi yang paling besar hijrah kita ialah tinggalkan benda yang sia-sia. Tinggalkan benda yang sia-sia, pergilah pada benda yang bermanfaat. Apa dia yang paling penting pada hari ini? Benda yang bermanfaat pada saya ialah masa. Masa adalah benda yang sangat bermanfaat. Kata Syekh Yusuf Qaradawi, jenayah yang paling besar yang dilakukan oleh manusia hari ini bukannya membunuh, bukan berzina, bukan minum arak, merompak, berjudi, tetapi membuang masa. Kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh anak-anak muda ataupun orang Islam hari ini, seperti berzina, berjudi, merompak, membunuh dan sebagainya, itu punca salahnya, punca dia kerana mereka tidak meluangkan masa untuk mengaji tentang hukum hakam dan agama. Mereka bazirkan masanya, bazirkan usia mudanya, bazirkan waktu sihatnya, bazirkan wang ringgitnya untuk pada masa yang tidak digunakan pada perkara bermanfaat. Contoh macam mana? Contoh paling mudah, jelas-jelas depan kita.
beli handphone mahal-mahal. Buat main apa? PUBG. Buang masa lama-lama. Beli handphone mahal-mahal. Main apa? Main Instagram. Banyak video di dalam Instagram. Buang masa. Jadi tuan-tuan, kalau baca kitab risalah yang disusun oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Menteri Agama kita, tajuk risalah dia Demi Masa. Dalam buku tu dinukilkan contoh-contoh orang-orang yang hebat dalam bab jaga masa. Antaranya Imam At-Tabari. Imam At-Tabari satu hari karang kitab 40 helai. Bukan 40 muka, 40 helai satu hari. Ada di antara mereka dirakamkan dalam lipatan sejarah, ya tuan-tuan, tengah karang kitab patah pensilnya. Asal pensel ni sempat hafal 20 ayat Al-Quran, 10 ayat Al-Quran. Ada di antara mereka tengah duduk-duduk mengaji, baca kitab, menuntut ilmu, tiba-tiba kawannya datang ajak bersembang. Dicakap dengan kawannya, malaikat pun tahu ubah kedudukan. Engkau bila nak bangun bangkit, dia tegur kawannya. Tengah belajar untuk ilmu, kawannya datang ajak bersembang. Dicakap dengan kawan dia, kalau nak ajak aku bersembang, boleh, hentikan mataharinya dulu, punya hargai masa. Ada di antara mereka makan cuma cebisan-cebisan kuih, bukan macam kita makan sungguh. Bila ditanya kenapa tak makan roti sekeping, dicakap makan roti sekeping, masa yang digunakan boleh dapat baca 50 ayat Al-Quran. Ada di antara mereka bila ditanya, bila waktu tidur kau? Waktu tidur aku bila aku tertidur saja. Kita betul-betul tidur. Bila ditanya, bilakah waktu rehat kau? Waktu rehat aku tak ada. Masihkah kita mempunyai hari semalam? Tidak. Masihkah kita yakin punya hari esok? Tak yakin. So, mana yang kita punya ni waktu sekarang? Mana waktu rehatnya? Tak ada waktu rehatnya. Jadi tuan-tuan, ini hari ini hijrah yang paling penting untuk kita ialah hargai masa. Gunakan masa umur tuan-tuan dengan sebaik-baiknya. Disusun jadualnya molek-molek untuk sembahyang sunatnya. Nanti saya ceritakan dalam amalan-amalan nak diraihkan hari Ashura. Untuk sembahyang sunatnya, sembahyang sunat tuan-tuan dah semak belum? Yang duhanya, yang tahajudnya, yang witirnya, yang taubatnya, yang qabliyahnya, yang ba'diyahnya, dah semak belum? Baca Qurannya, satu hari diberikan masa berapa minit untuk baca Quran. Untuk ingatkan anak-anak, berapa banyak masa yang diberikan untuk bawa Nabi dikenalkan pada anak dan sebagainya. Itu semua perlukan masa. Tentang duit saya tak risau, duit boleh pergi, tak ada masalah. Tapi masa untuk membangunkan jiwa ni tak ramai yang boleh bagi masa. Jadi tuan-tuan, itu mukadimah cerita tentang hijrah, iaitu niat dan juga tinggalkan benda yang tak ada manfaat. Hijrah pergi ada benda yang ada manfaat, ya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sekarang kita masuk cerita hari Ashura. Hari Ashura kerahiannya sudah bermula esok. Malam ini dah sudah mula. Hari Ashura jatuh pada hari Sabtu. Tapi kenapa saya kata kerahiannya sudah bermula esok? Sebab ketika Nabi hijrah ke Madinah, tahun pertama itu puasa belum disyariatkan. Buka buku teks anak tuan-tuan sekolah kebangsaan, tajuknya puasa, kat situ ditulis syariat puasa bila dimulakan, iaitu pada tahun kedua hijrah Nabi ke Madinah. Jadi tahun pertama tu belum ada puasa. Tapi masa Nabi hijrah ke Madinah tahun pertama tu, Nabi jumpa dengan puak-puak Yahudi ni. Bila sampai 10 Muharram ni, hari Ashura, mereka berpuasa sungguh-sungguh. Nabi tanya, kenapa kalian puasa? Kata orang-orang Yahudi ni, kerana kami meraihkan hari kemenangan kami punya Nabi, iaitu Nabi Musa, yang selamat daripada dibunuh Fir'aun. Bangsa kami ni selamat dan menang pada hari itu, dan Fir'aun mati lemas dengan tenteranya dalam Perak pada hari itu, iaitu pada 10 Muharram. Kami meraihkan hari kemenangan kami. Kata Nabi SAW,
aku lebih berhak meraihkan Musa berbanding kalian. Kenapa? Kerana Nabi mewakili kita. Bila Nabi kata aku, maknanya kita semua ni. Kita semua ni lebih berhak meraihkan Nabi Musa berbanding orang Yahudi. Kenapa tuan-tuan? Sebab metod yang dibawa oleh Nabi Muhammad sama dengan Nabi Musa, iaitu mentauhidkan Allah. Sedangkan orang Yahudi, mereka mensyirikkan Allah. Mereka menjadikan Uzair sebagai anaknya Allah. Mereka itu ada menyembah berhala juga. Jadi tuan-tuan, yang sebenarnya siapa yang paling dekat dengan Nabi Musa? Kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, diseru sahabat-sahabat, puasa 10 Muharram, kata dia. Puasa 10 Muharram. Jadi itu puasa belum diwajibkan lagi, puasa Ramadan. Tahun depannya baru diwajibkan. Kata Nabi, tahun depan aku nak dibezakan puasa Yahudi dengan puasa kita. Caranya macam mana? Digandingkan Tasu'a dan Ashura. 9 Muharram dengan 10 Muharram. Kalau tak dapat besok, Sabtu dengan Ahad nanti, iaitu 10 dan 11 Muharram. Tapi kalau tuan-tuan memang suka puasa, tadi dah puasa Khamis, besok puasa, Sabtu puasa, Ahad pun puasa. Itu terbaik. Sambung lagi puasa Isnin. Dah berapa dah? 10 setelah 12. Sambung lagi Selasa, Rabu, Khamis. Kenapa? Puasa putih pula. 13, 14, 15. Dapat berapa hari? 8 hari. Kan Nabi SAW kata dia apa? Setiap amalan kita ni tuan-tuan dibentangkan di hadapan Allah pada setiap hari Isnin dan Khamis. Kata Nabi, aku suka ketika amalanku dibentangkan depan Allah, ketika itu aku sedang berpuasa. Jadi itu puasa Isnin dan Khamis. Ada pun puasa Ashura campur dengan puasa putih. Ni tiga-tiga ni ada hadis ni yang kuat-kuat. Jadi macam kaum ibu ya, kalau sekiranya nak qada puasa Ramadannya, mulik sangatlah tu. Dah ada dia punya, kata orang tu in-one. Niatkan puasa qada, nanti yang sunat-sunatnya diraihkan sekali secara automatik. Tuan-tuan dan puan-puan dan Allah sekalian. Jadi insya-Allah siap sedia azam malam ni nak bangun sahur, besok puasa. Ya, sekarang puasa tak susah. Diam celik tengok handphone dah maghrib. Kan? Macam tu je, sekejap je dah maghrib. Kadang-kadang tak sempat dijuadah lah, dah nak azan. Kan? Kerana lajunya masa berjalan. Baik. Itu di antaranya. Sebelum kita cerita amalan-amalan lain yang dianjurkan untuk pada hari Ashura, mari kita ulang kaji apa ada dengan hari Ashura sehingga sangat-sangat dianjurkan diraihkan hari Ashura itu dengan berbagai amalan. Tuan-tuan, di sini saya nukilkan beberapa isi yang ada kaitan dengan peristiwa-peristiwa yang telah berlangsung dalam lipatan sejarah hari Ashura. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala jadikan 7 petala langit ini dan 7 petala bumi ini pada hari Ashura. Kemudian Allah Ta'ala juga jadikan bintang-bintang pada hari Ashura. Kemudian Allah jadikan bukit-bukit, gunung ganang yang jadi tempat pasak kekuatan bumi ini pun pada hari Ashura. Sebenarnya tuan-tuan, alam ini asalnya satu, lalu Allah Ta'ala perintahkan mereka pecah dua. Satu yang jadi dekat bahagian atas namanya langit dan angkasa. Satu lagi yang bahagian bawah yang namanya bumi ini bahagian bawah. Kemudian di bahagian bumi ini Allah Ta'ala arahkan lagi, pecah lagi. Ada yang jadi darat, ada yang jadi laut. Kemudian ada yang jadi rendah iaitu gunung, ada yang jadi rendah. Ada yang jadi tinggi iaitu gunung, ada yang jadi rendah iaitu tanah. Ada yang jadi pokok. Begitu ceritanya. Tapi ceritanya panjang lah. Jadi pendekkan, Allah Ta'ala pilih kejadian ini pada hari Ashura. Selain daripada itu tuan-tuan, dijadikan Allah Ta'ala jadikan lauh dan qalam
pun pada hari Ashura. Sejarahnya tu Lauh yang ini tempat Allah Ta'ala tulis segala takdir makhluk-makhluknya. Itu namanya Lauh Mahfuz. Lauh, ini lauh, contoh lauh ni papan kenyataan, suratan takdir, suratan besar. Allah Ta'ala tulis daripada setiap butir pasir di laut itu ada berapa banyak butir pun Allah Ta'ala maklum. Ada berapa banyak butir tanah debu di atas darat pun Allah maklum. Daun-daun yang tergantung di pokok-pokok, kita tak pernah kira pun depan rumah kita sepanjang kita hidup kat dunia ni depan rumah kita tu. Tapi Allah Ta'ala maklum siapa yang akan gugur, siapa yang akan kekal, siapa yang berputih dulu, siapa yang akan tua dulu. Dah maklum dalam Lauh Mahfuz. Siapa yang mati dulu, siapa yang lahir dulu. Tuan-tuan, itu adalah lauh. Lauh ini dia punya penulisnya namanya qalam. Kan macam kertas, ini lauh. Pen nak ditulis itu namanya qalam. Qalam itu pun Allah Ta'ala jadikan pada hari Ashura. Jadi tuan-tuan, ini di antara sejarah-sejarah kebesaran dalam 10 hari 10 Muharram ini. Seterusnya tuan-tuan, apa lagi yang berlaku pada hari Ashura, iaitu Nabi Adam alaihi salam dijadikan oleh Allah pada hari Ashura. Nabi Adam itu sebelum dijadikan, 3 malaikat turun ke bumi nak ambil tanah dekat bumi atas perintah Allah, sebab Allah nak buat Nabi Adam. 2 malaikat yang pertama itu tak berjaya. Malaikat yang ketiga ni baru berjaya, iaitu malaikat Israel. Malaikat Israel ni digertak oleh bumi. Bumi gertak dia balik semula. Dapat anak, jumpa ke Allah. Allah Ta'ala buat Nabi Adam ini dengan tangannya. Maksudnya jangan dibayang tangan Allah macam tangan kita ni tuan-tuan. Maknanya dibuat dengan kuasa Allah Ta'ala, dibuat dengan kasih sayangnya. Allah ciptakan kita dengan penuh kasih sayang. Kalau kita kata kita ni ada anak, kaum bapa sayang anaknya, betul? Sayang. Tuan-tuan bayangkan, kita punya sayang pada anak tu, yang datang anak kita tu cuma daripada kita punya benih air yang kita simpan dalam sulbi, dipindahkan dalam rahim bini kita, yang mengandung bini kita, yang beranak bini kita, yang menyusukan bini kita. Tiba-tiba kita kata kita sayang ke anak kita. Siapa sebenarnya lebih sayang ke anak kita? Bini kita. Sebab itu Nabi kata, ibumu, baru bapakmu. Sebab sayang mak ni pada anak dia lebih daripada bapak. Kan? Itu satu contoh. Binatang, tuan-tuan lihat. Ya, binatang. Mak kucing ni dia sanggup bermati-matian untuk jaga anaknya. Dia ada 5 anak, 6 anak, dia susukan semua. Dia cebokkan anak dia. Tai anak dia pun dia makan. Kuda sifatnya menendang. Ketika dilahirkan anaknya, dia angkat kaki dia supaya jangan tersepak anak dia. Sifat kasih makhluk yang tuan-tuan dengar itu baru 1 daripada 99 kasih sayang Allah. Allah Ta'ala cuma turunkan kat bumi ini 1 saja. Jadi 100 yang diturunkan ke bumi cuma 1. Itulah yang kita kongsi-kongsi binatang dengan manusia ni. 99 lagi Allah tangguhkan di hari akhirat nanti. Allah Ta'ala sayang dengan kita ni semua tuan-tuan. Ada hadis Nabi. Kata Nabi SAW, maksud mana hadis tersebut, setiap umat Nabi itu, setiap umat-umat Nabi itu ada di kalangan umatnya akan masuk dalam neraka, kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah nak bagi tahu pada kita, umat Nabi Muhammad ini insya-Allah akan dimasukkan ke dalam syurga beramai-ramai. Tuan-tuan pernah dengar tak macam mana ada hadis yang disebut Allah Ta'ala akan ambil segenggam penghuni neraka dimasukkan ke dalam syurga. Tuan-tuan boleh bayang tak genggaman Allah itu macam mana? Adakah genggaman Allah itu lebih kecil daripada saiz syurga? Adakah syurga itu lebih besar daripada Allah Ta'ala?
tak dapat dibayangkan. Malah ada hadis yang pernah baca, syurga itu nanti kelak penghujungnya neraka itu kelak nanti hampir kosong, kerana Allah Ta'ala buat pengampunan secara besar-besaran. Kenapa dia buat ampunkan besar-besaran? Hamba dia buat, dia punya kesian lebih daripada apa yang kita jangkakan. Allah sayang kita, tuan-tuan. Allah sayang kita betul-betul. Apa bukti Allah sayang kita, tuan-tuan? Contoh, ya, tuan-tuan pernah tak tengah-tengah malam bangun terkencing, nak kencing pukul 3 pagi, 4 pagi, kan? Kencing. Lepas kencing tuan-tuan buat apa? Sambung tidur, kan? Tidur dari semula. Yang kencing tu Allah yang hantar. Bangun, buatlah 2 rakaat, berdoa ke aku rindu nak dengar kau punya munajat, aku nak bagi kau yang aku sayang ke kau. Kita kata kita sayang ke kita, rupanya kita ni banyak bohong diri sendiri. Kita kata kita sayang, belum sayang lagi. Allah lebih sayang ke kita, kan? Itu buktinya. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala buat Nabi Adam dengan kasih sayang dia pada hari 10 Muharram itu. Lalu Allah Ta'ala cerita Nabi Adam dibuat ni, tuan-tuan, dalam kitab Qadaya Insaniyah. Ini di antara kitab yang saya punya sukatan pelajaran masa itu di Al-Azhar. Tahun 3 jumpa, kemudian tahun 4 jumpa kitab penulis yang sama, cuma tajuk yang berbeza. Kim Akhlaqiyah. Nama doktor itu Syekh Dr. Syed Muhammad Usayyad Arwah, meninggal orangnya. Ya, dia ceritakan Nabi Adam itu dibuat oleh Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran ada 7 perintah. Ada 7 perintah. Yang pertama sekali kata Allah, Nabi Adam itu dibuat daripada tanah. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya Nabi Isa itu dibuat seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu dibuat dari tanah, lalu dikatakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Nabi Isa dibuat tanpa bapa, apa masalah? Nabi Adam dibuat tanpa bapa, tanpa mak lagi. Jadi kenapa tak boleh faham-faham? Macam tu maksudnya. Ya, yang diajarkan pada orang-orang yang tak percaya pada Nabi Adam ni. Okey. Tu yang keduanya kata Allah Ta'ala, dari tanah tadi berubah menjadi tanah liat, yaitu dalam firman-Nya, iz qala rabbuka lil malaikah inni khaliqun basharan min tin. Ketika Allah bertitah kepada malaikat, sesungguhnya aku jadikan manusia ini daripada tin, tanah liat. Macam mana tanah boleh jadi tanah liat? Semestinya bila dia bercampur dengan air. Mana dalil yang bercampur air? Ada waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Dan kami jadikan daripada air itu tiap-tiap sesuatu itu menjadi hidup. Kemudian kata Syekh saya ni, guru saya ini, kata apa? Daripada tanah liat itu, tanah liatnya yang macam mana? Iaitu tanah liat yang licin. Dalam surah As-Saffat Allah ada cerita, fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazim. Kata Allah Ta'ala, kenapa susah sangat nak faham orang kafir ni? Wahai Muhammad, bagi mereka faham mana yang lebih dahsyat penciptaan aku. Buat gunung lebih susah ke ataupun buat badan manusia yang kerdil itu lebih susah? Maknanya kata Allah, kenapa kau ingkar ke aku? Gunung, laut, tu angkasa lepas yang besar-besar aku buat, sekadar kau yang setuai ini, apa hal? Macam tu, macam bahasa kasarnya, nak bagi faham pada orang-orang kafir ini. Engkau ni kata Allah, aku buat cuma daripada tanah liat yang licin asalnya. Tinil lazim, iaitu tanah liat yang licin. Kemudian gambaran Nabi Adam itu juga, iaitu tanah liat yang berubah warnanya dan baunya menjadi hitam. Dalilnya dalam surah Al-Hijr ayat 28.
Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun. Yaitu ketika Allah berfirman, bertitah pada malaikat, sesungguhnya aku jadikan manusia ini daripada tanah liat yang kering. Tanah liat yang kering. Bila dah kering, apa jadi tuan-tuan? Macam tuan-tuan tengok lagu air dibuat, mula-mula diaduk, dibentuk, dia dah kering, dah dibakar, dia kering, bila diketuk ada bunyi. Ping. Macam tuan-tuan punya pasu kat rumah tu kan, dia diketuk ada bunyi tak? Ping ping. Berbunyi itu pun, itulah unsur Nabi Adam. Disebut dalam Al-Quran, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dibuat manusia ini daripada tanah liat yang kering yang diketuk berbunyi. Kemudian barulah ia dibakar. Keenam kal fakhar tu. Bila dah siap yang ketujuh, barulah Allah Ta'ala berkita, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Bila dah siap reka bentuknya Nabi Adam ini, Allah Ta'ala perintahkan dimasukkan rohnya Nabi Adam melalui ubunnya. Sebab itu bayi-bayi kita, cucu-cucunya itu kalau baru lahir, lihat ubun-ubunnya lembut. Sebab sejarahnya Nabi Adam itu rohnya dimasuk dari situ. Lalu berfungsi fikirannya. Bila fikirannya dah berfungsi dulu matanya. Maka matanya yang melihat itu mengingat apa yang dia lihat terlebih dahulu. Apa yang dilihat? Iaitu kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kat mana kalimah itu? Dekat tiang istana Arash Allah Ta'ala. Allah Ta'ala punya istana Arash, istananya Allah. Di situ ada tulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baru turun ke hidung, Nabi Adam pun bersin. Diajar oleh malaikat supaya berdoa. Bila bersin cakap alhamdulillah. Malaikat pun jawab yarhamkallah. Kalau perempuan yarhamkillah. Kemudian malaikat ajar lagi, wahai Adam, jawab semula, yahdina wa yahdikum wa yuslih balakum. Ini bila kita bersin ni tuan-tuan, ada sesi berbalas doa antara kita dengan orang yang mendengarnya. Tapi kalau orang yang bersin tu tak cakap alhamdulillah, tak payah cakap yarhamkallah, biarkan dia. Kalau dia cakap alhamdulillah, baru cakap yarhamkallah. Tapi kalau anak kita yang bersin, janganlah kita diam-diamkan. Ajar dia, bersin dia cakap alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian tuan-tuan mendoakan dia, yarhamkallah. Itu ceritanya. Kemudian turun sampailah Nabi Adam nak berjalan-jalan. Okey, habis cerita. Nabi Adam berkahwin dengan Siti Hawa. Macam mana datangnya Siti Hawa? Disebut dalam kitab tu Qasasul Anbiya, yaitu ketika Nabi Adam sedang tidur, Allah Ta'ala tidurkan Nabi Adam. Ketika itu Allah Ta'ala jadikan Siti Hawa. Dua pendapat ulama. Satu katanya Siti Hawa dibuat sama macam Nabi Adam dibuat. Satu lagi pendapat Siti Hawa itu dibuat, diambil dari tulang rusuk Nabi Adam, dibuat Siti Hawa. Jadi pendapat yang masyhur yaitu dari tulang rusuk Nabi Adam. Dinikahkan mereka berdua itu. Apa dia punya mas kahwinnya? Allah Ta'ala yang nikahkan dia. Mas kahwinnya iaitu selawat pada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Itu mas kahwinnya. Jadi dua kali Nabi Adam dengan Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Adam, kan Allah Ta'ala kata wala taqraba hadhihi syajarah. Nabi Adam dimasukkan dalam syurga 10 Muharram. Kata Allah, Adam duduk kat sini, jangan sentuh, jangan dekat syajaratul khuld. Itu pokok jangan dekat, itu larangan Allah. Ulama bahas, kok dalam syurga ada larangan? Patutnya syurga tak ada larangan. Kenapa ada larangan? Maka ulama sebut itu bukan syurga yang sebenar, tapi namanya Jannatul Ibtila, yaitu syurga yang dicipta khusus untuk menguji Nabi Adam.
Sebaik padanya ada syaitan iblis. Padahal syurga tak boleh duduk oleh iblis. Kenapa ada iblis? Kenapa ada larangan? Namanya syurga yang dicipta khusus untuk menguji Nabi Adam. Nabi Adam terlupa larangan Allah. Kerana apa? Pujuk rayu iblis ini halus. Ini kasih pengajaran untuk kita tuan-tuan. Pujuk rayu iblis nak menyesatkan Nabi Adam dan juga diri kita halus. Iblis dia tak piat telinga Nabi Adam tu suruh pergi dekat pokok tu. Kau makan ni tak. Tapi iblis umpan. Apa kata iblis? Wahai Adam, kalau kau nak kekal dalam syurga, maksudnya ialah nak berdamping terus dengan Allah, dengan nikmat-nikmatnya. Dekat syurga itu ada makanannya, yaitu buah itu. Nabi Adam pun terlupa, lalu Nabi Adam menjamahnya. Bila Nabi Adam menjamahnya, Nabi Adam terus teringat larangan Allah. Nabi Adam pun berdoa minta ampun. Doanya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam minta ampun dengan Allah. Antara taubat Nabi Adam ketika itu diminta pada Allah dengan bertawassulkan Nabi Muhammad. Cakap apa? Ya Allah, demi kekasihmu Muhammad, kau ampunkanlah kami. Allah pun tanya, wahai Adam, mana kau dapat tahu Muhammad itu kekasihku? Kata Allah, kata Nabi Adam, ketika mataku boleh melihat, aku melihat nama Muhammad berdamping dengan namamu, maka tidak ada yang layak berdamping dengan namamu melainkan dia kekasihmu. Satu. Yang kedua, ketika dinikahkan, mas kahwinnya selawat pada Muhammad. Jadi kata Allah Ta'ala, wahai Adam, kalau bukan kerana Muhammad, tidak ku jadikan langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini. Dan kerana Nabi Muhammad, ku ampunkan. Jadi tuan-tuan, berkat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyakkan selawat. Tuan-tuan, hari Jumaat adalah hari selawat untuk Nabi. Nabi Muhammad tak pernah mati. Nabi Muhammad hidup 24 jam dengan alamnya yang berbeza. Setiap kali bila ada orang bagi salam dan selawat pada Nabi, Allah kembalikan rohnya pada Nabi Muhammad di bumi Madinah sana untuk jawab selawat dan salam tuan-tuan. Bayangkan dekat bumi ini 24 jam berjuta-juta manusia berselawat pada Nabi Muhammad. Maka bilakah Nabi Muhammad itu mati? Yang sebenarnya Nabi Muhammad itu terus hidup di alam barzakh, kita di alam dunia, berhubung melalui selawat. Selawat banyak-banyak tuan-tuan ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebaik-baik selawat iaitu selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam sembahyang. Tuan-tuan, kita nak hantar jenazah masuk kubur pun selawat Ibrahimiyah kita baca pada rakaat yang kedua. Kan banyak-banyak selawat Ibrahimiyah yang dibaca dalam takbir yang kedua, rakaat takbir yang kedua tu. Baik, habis itu tuan-tuan, itu pun berlaku pada hari Ashura, iaitu pengampunan kepada Nabi Adam dan dikeluarkan Nabi Adam dari syurga, diturunkan ke dunia juga pada hari Ashura. Baik, seterusnya, apalagi peristiwa-peristiwa besar dalam hari Ashura ni, yaitu Nabi Ibrahim dilahirkan pada hari Ashura. Nabi Ibrahim diselamatkan daripada api ketika dibakar oleh Raja Namrus pada hari Ashura. Nabi Musa diselamatkan daripada Fir'aun pada hari Ashura. Apalagi Nabi Ayub diberikan kesejahteraan tubuh badannya pun pada hari Ashura. Wa ayyuba iznada rabbahu anni masan yadurru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil 'abidin. Siapa yang dalam kesulitan baca ayat ini, Allah Ta'ala akan bukakan jalan sehingga dia boleh keluar dari kesulitan tersebut berkat Nabi Ayub alaihis salam. Tak ada orang sakit lebih teruk dari Nabi Ayub. Tak ada orang yang menerima ujian sehebat Nabi Ayub. Anaknya 12 orang mati serentak di pintu bangunan runtuh. Lalu dia bersabar. Perniagaannya, ekonominya habis, bersabar.
bersabar. Sakitnya datang, terus bersabar. Berkat dia sabar, Allah Ta'ala pulangkan semula anaknya 12 orang, digantikan sekali beranak kembar sampai jadi 24 orang. Dibalikkan ekonominya, dibalikkan dia punya kemuliaannya. Ini ayat ini dibaca. Ada 6 ayat yang ketika ayat itu dibaca merayu pada Allah. Dalam ayat itu juga Allah jawab rayuan itu. Ini disebut sebagai ayat rayuan 6. Siapa yang mengamalkan selepas salat, Allah akan bagi jawapan kepada dia. Allah akan insya-Allah sebagai penutup antara amalan yang besok